Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Maria Muhammad Tahir, Ummu Aisyah, Nurul Fahidah, Ustaz Faiz Mukhtar, Nisa Nur Hasanah dan semua Faris Nisbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ansi dan semua yang hadir dalam kuliah kita pada petang yang bahagia ni. Tuan-tuan, puan-puan dan hati dan dikasihi sekalian, kita telah pun masuki surah Tariq dan kita lihat sedikit lagi ulangan daripada bahagian pertama surah Tariq ini, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala mula daripada awal surah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-samaa'i wat-tariq wama adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz falyanzuril insanu mimma خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. صدق الله العظيم. Anik Faisal, Muhammad Ishaq, Misah, Hajah Ibn Nisa, Arfah, Kitchen Mai, Badrul Azam, Nurilis, kepada semua yang hadir. Maksud ayat ini daripada tafsiran yang saya pilih, Tafsir Al-Munir jilid yang terakhir, iaitu jilid ke-15, pada muka surat 472. Demi langit dan yang datang pada waktu malam, tahukah kamu apakah yang datang pada waktu malam itu? Iaitu bintang yang bersinar tajam. Setiap orang pasti ada penjaganya. Maka hendaklah manusia merhatikan daripada apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar di antara tulang punggung dan juga tulang dada. Sungguh Allah benar-benar berkuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Pada hari dinampakkan segala rahsia, maka manusia tidak lagi mempunyai satu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Muslim-muslimat yang hati dan dikasihi sekalian, jadi surah Tariq ini merupakan satu surah yang berkaitan dengan keajaiban ciptaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada ia merujuk kepada bintang yang tertentu ataupun dalam konteks yang lebih luas yang telah kita huraikan semalam, perkataan taraka, yatruku, wazan fa'ala yaf'ulu, itu tariq contohnya, mitraqah. Ini semua adalah merujuk kepada ketukan, mengetuk. Dan kehadiran bintang yang begitu jelas cahayanya juga dipanggil sebagai cahaya yang menembusi segala-galanya. Walaupun bintang ni duduk jauh daripada permukaan bumi, maka ini sebagai satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut oleh Imam Al-Wahidi dalam kitabnya Asbabun Nuzul, ayat ini, surah ini turun berikutan dengan satu peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah ketika Nabi dengan pamannya, dengan pakcik baginda yang bernama Abu Talib itu, pada waktu itu tiba-tiba kelihatan satu percikan cahaya jatuh dari langit. Dan pakciknya Abu Talib bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apakah itu wahai Muhammad? Maka jawapan Nabi itu adalah merupakan panah yang Allah utuskan untuk menghancurkan syaitan yang cuba untuk menembusi rasi langit. Yang kita belajar surah Al-Mulk, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzab as-sa'ir. Dan dikatakan oleh Qatadah daripada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, bintang-bintang itu peranan untuk beberapa perkara. Alamatin yuhtada biha wa zinatan lis-sama' wa rujuman lisyayatin. Peranan bintang-bintang di langit itu adalah untuk menghiasinya sebagai lampu yang mengindahkan alam ciptaan langit yang Allah jadikan. Yang kedua, untuk dijadikan sebagai petunjuk kepada sang musafir untuk melihatnya. Bahkan sampai ke hari ini pun mereka yang berlayar di lautan akan menggunakan petunjuk dari bintang-bintang untuk mengetahui hala tuju mereka. Yang ketiga, kalau kita lihat dalam penjelasan dari para ulama itu, peranan bintang-bintang adalah untuk memanah syaitan. Tapi bukanlah bintang tu yang jatuh sebagai panah, mungkin cebisannya, sebahagian daripadanya. Sesiapa yang mengatakan peranan bintang lain daripada tiga yang nyatakan itu, sungguhnya mereka telah pun mentakwilkan sesuatu yang datang daripada diri mereka sendiri, yang tidak berpandu kepada Islam.
Jadi kemudian Allah pun menurunkan surah At-Tariq ni selepas peristiwa yang dialami oleh Nabi dengan pamannya itu, pakciknya itu bernama Abu Talib. Wallahu alam. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian. Jadi penjelasan sekali lagi oleh Al-Imam Wahab Az-Zuhaili pada muka surat 474, perkataan At-Tariq merupakan isim jenis, ismul jins. Bintang tersebut dinamakan At-Tariq kerana ia muncul pada waktu malam dan tidak kelihatan pada waktu siang. Setiap satu yang datang pada waktu malam dengan itu dipanggil dengan nama At-Tariq. Jadi sebagaimana bintang itu mampu untuk melahirkan cahayanya, menzahirkan cahayanya sampai kelihatan, maka demikian juga kehadiran seseorang pada waktu malam mengetuk pintu rumah adalah satu benda yang obviously, satu benda yang nampak, satu benda yang menyeramkan. Itu sebab ada doa yang telah kita pelajari semalam, a'udzubillahi karim wa bi kalimatihi tammati allati la yujawizuhunna barun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ard wa ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min syarri tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Yang telah kita pelajari semalam, yang telah pun dicatat oleh para sahabat untuk kita amalkan. Jadi kata itu ditafsirkan dengan firman Allah pada ayat berikutnya, An-Najmu Thaqib, artinya bintang yang agung kedudukannya, menerangi kegelapan malam dan dibuat penerang dalam kegelapan darat dan juga laut. Bintang itu juga dibuat untuk mengetahui waktu-waktu hujan dan keadaan kehidupan lainnya. Bintang tersebut di kalangan manusia pada umumnya disebut dengan nama Kartika. Ini kata daripada para ulama. Hasan dan Qatadah lain mengatakan bahawa Tariq adalah umum untuk seluruh bintang yang muncul pada waktu malam, kerana kehadirannya pada waktu malam itu menyerlahkan, membuka kegelapan malam. Sebagaimana seseorang mengetuk pintu pada waktu malam, maka begitulah juga kehadiran bintang yang menyerlahkan suasana, sebagaimana ketukan itu nyata dan ditakuti, terasa oleh seseorang yang berada dalam rumah. Itu sebab tuan-tuan hati dan dikasihi Imam Al-Qurtubi membawakan dalil bahawa Nabi SAW melarang seseorang itu yang pulang pada waktu malam. Nahan Nabi SAW an yatruqa rajulu ahlahu turuqan, bahawa seseorang yang pulang dari musafir pada waktu malam terus pulang ke rumahnya, masuk rumah, ketuk terus masuk. Ini satu larangan daripada Nabi. Kata para ulama yang berkecimpung dalam bidang perubatan Islam, sebagai contohnya Syekhuna Datuk Haji Ismail Kamus hafizahullah, moga Allah beri kesihatan kepada beliau ya. Kita doakan ayahanda kita, tuan guru kita, tuan guru Datuk Ismail Kamus diberikan kesihatan oleh Allah. Waktu sekarang beliau sedang mengalami ujian sedikit. Kita doalah moga Allah beri kesihatan kepada beliau. Beliau berkata maksud daripada hadis ini iaitulah seseorang yang pulang dari jauh musafir pada waktu malam, jangan terus masuk ke rumah, duduk di luar. Itu sebab sunnah Nabi kita SAW, kalau Nabi pulang dari perjalanan jauh, maka Nabi akan berhenti di masjid untuk sembahyang sunat terlebih dahulu, sembahyang sunat mutlak ke, kalau waktu duha sembahyang sunat duha ke, atau sembahyang sunat tahiyat masjid ke, sembahyang sunat apa lagi, wuduk ke. Artinya jangan balik terus melulu je, menonong je kita masuk ke rumah. Ini yang tak dibenarkan, kerana mungkin yang menemani kita, mengikuti kita dalam perjalanan itu adalah syaitan. Maka kerja syaitan ini, bila kita pulang ke rumah ada anak yang masih kecil, dia akan mengganggulah anak itu. Ada peranan syaitan ni ada macam-macam. Satu bernama Ummus Sibyan. Ummus Sibyan ini dikatakan dalam kitab Talbis Iblis, contohnya kerjanya adalah untuk mencucuk anak-anak kecil, sehingga anak-anak itu tak boleh tidur pada waktu malam. Bila dia tak boleh tidur pada waktu malam, maka ayah ibunya tak boleh nak tahajud. Subuh pun terlepas, akhirnya sahur pun terlepas. Maka tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi Allah sekalian, itu sebab dalam doa yang dianjurkan oleh Islam, Nabi kita SAW mendoakan untuk Hasan dan Husain. Doa ni bagus ya tuan-tuan. Wa'idhukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Doa ni kita baca masa bila? Masa anak-anak kita menangis pada waktu malam, ataupun bila kita bawa pulang dari tempat yang jauh, ataupun kita nak bawa mereka pergi berjumpa dengan sanak saudara, ataupun ada orang nak datang ke rumah. Kerana kadang-kadang tanpa kita sangka ada 2-3 keadaan tuan-tuan ya. Yang pertama, mungkin ada binatang-binatang macam serangga, macam virus, macam bakteria yang kita tak nampak kena pada anak kita. Itu pertama. Kerana dalam rangkuman doa ini
U'izukuma, macam Nabi bacakan kepada Hasan dan Husain, u'izukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Wa'izukuma, aku mohon perlindungan kepada Allah untuk kamu berdua wahai cucuku. Ni doa Nabi untuk Hasan Husain. Wa'izukuma bi kalimatillahi tammah, dengan kalimah Allah yang sempurna, min kulli syaitanin wa hammah, daripada segala gangguan syaitan dan juga hama. Hama yang Melayu panggil hama, iaitulah binatang-binatang kecil yang kita tak nampak, umpamanya macam virus, bakteria. Wa min kulli ainin lamah, dan dari mata yang tercela. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya bila kita protect anak kita dengan takaful daripada Allah ni tuan-tuan, perlindungan daripada Allah ini, perlindungan yang paling sempurna, kita pohon pada Allah, jauhkan anak kita ataupun cucu kita ataupun anak-anak kecil ini dari sebarang bentuk gangguan, baik daripada syaitan, baik daripada binatang yang kita tak nampak, ataupun dari mata yang jahat. Mata yang jahat ni tuan-tuan, maksudnya ada orang yang Allah uji dia panggil dia ni Ain. Ain ini orang yang matanya itu ada power, bukan power nak kena pakai spek, bukan, tapi dia boleh mengakibatkan kemudaratan kepada orang lain. Saya pernah ceritakan kepada tuan-tuan, ada seorang sahabat namanya Sahal bin Hunayf. Beliau ni dalam perjalanan ketika mandi di sebuah wadi, maka kulitnya yang putih melepak, gebu macam orang perempuan. Ada orang yang macam tu keadaan tubuh badannya. Maka yang melihat itu merasa tertarik. Bila saya tertarik, dia dah lama tak lihat isterinya, mungkin dalam perjalanan perang itu. Maka dia berkata, wah, dengan kata-katanya itu menyebabkan sahabat ini terperosok, kolaps dalam air, dalam tempat mandiannya itu, di wadi itu, di oasis itu. Sehingga laporan dibawa kepada Nabi, maka Nabi SAW pun bersabda, andai seseorang itu melihat apa-apa yang mengagumkan dari pada sahabatnya atau anaknya atau apa sekalipun, maka hendaklah dia mendoakan, Masya Allah la quwwata illa billah, Masya Allah la quwwata illa billah, Maha suci Allah, tiada upaya dan kuasa melainkan dengannya. Kerana kata Imam Ibn Hajar dan Fathul Bari berkenaan dengan fenomena ini tuan-tuan, kadang-kadang orang itu dia tidak sedar pada dirinya ada iblis, ada syaitan. Maka bila dia memuji tanpa mengkaitkan semua nikmat itu daripada Allah, maka syaitan yang ada bersama dengannya itu akan attack makhluk ataupun hamba atau manusia yang kita sedang puji itu. Semasa saya di Jordan, ada seorang yang sebegini keadaannya. Dia bila melihat anak unta yang cantik sekalipun, anak unta yang kuat itu pun boleh mati bila dia kata, oh cantiknya anak unta ini. Kerana dia punya satu ain, mata dia itu ada power yang kita tak nampak, yang Allah jadikan kepada orang tertentu. Kalau mazhab Hanafi, orang macam tu kena kurung dia, yuhbas, orang macam tu kena kurung kerana dia mengakibatkan kemudaratan kepada orang lain. Tapi mazhab Syafi'i tidak, itu bukan salah dia. Maka tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, ini antara doa yang kita dianjurkan untuk baca bila kita pulang ke rumah waktu malam. Jangan kita terus meluru je masuk ke rumah. Jangan tuan-tuan ya, berhenti sembahyang dekat masjid dulu. Kalau tak ada masjid, duduk kat luar rumah dulu sekejap, berzikir sikit ke, baca istighfar 100 kali ke, baca auzubillahi minasyaitan ke, baca ayatul kursi dulu ke. Agak-agak dah tenang, dalam berapa lama barulah kita ketuk pintu rumah dan masuk ke rumah dahulu. Dalam satu hadis mengatakan, alangkah baiknya kalau seorang musafir itu ketika pulang jangan buat kejutan kepada isteri yang ada di rumah. Maafkan saya tuan-tuan, ini ada sudut ilmu. Maka Nabi berpesan, kalau seorang itu nak pulang daripada perjalanan jauh, maka beritahulah isterinya. Zaman sekarang ada berbagai kaedah, ada WhatsApp, ada macam-macam cara. Jangan biarkan isteri itu dalam keadaan kelang kabut bila kita tak beritahu kepulangan kita, sehingga dalam hadis mengatakan sampai dia tak sempat nak bersihkan diri, dia tak sempat nak mencukur bulu ari-arinya. Tuan-tuan, ini dalam hadis kata demikian tuan-tuan ya. Jadi berartinya daripada kenyataan Nabi di sini, Nabi menganjur kita jangan kita pulang meluru, tenangkan diri kita. Mungkin duduk dulu, sembahyang sunat dulu sebagai contohnya. Kalau kita punya rumah yang depan kawasan ada zon untuk duduk rehat, kita boleh sembahyang sunat dulu, insya-Allah ia bersih. Kemudian barulah kita ketuk pintu rumah dan masuk ke rumah. Yang paling baik hendaklah beritahu kepada isteri kepulangan kita. Jangan jadikan ia kejutan, jangan jadikan mereka takut, ketakutan. Kata Datuk Ismail Kamus hafizahullah, ini kerana bila kita pulang waktu malam seperti itu, iblis syaitan ini boleh jadi ikut kita. Maka dia akan menyerang anak-anak yang masih lagi lemah itu,
lalu mengakibatkan mereka tak boleh tidur malam, dan kita pun terpaksa berjaga malam untuk kontrol mereka. Jadi tuan-tuan, syaitan ni kerjanya umus sibyan ini akan mencucuk perut baby itu, termasuk juga anak-anak yang baru dilahirkan. Itu sebab kita berdoa dengan doa yang telah dianjurkan oleh Nabi SAW tadi, yang baginda baca untuk Hasan dan Husin. Tadi saya nampak dah dicatatkan oleh sahabat kita. Jadi tuan-tuan mulia Allah sekalian, kemudian kita lihat dalam konteks penjagaan malaikat kepada seseorang manusia itu, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, semua manusia itu dijaga kerana Allah Taala telah pun berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah SWT telah pun mengutuskan untuk kita ni ada malaikat-malaikat yang kerjanya menjaga, bergiliran untuk menjaga kita dari depan dan juga di belakang. Dalam satu hadis yang disebut oleh para ulama tafsir, hadis ini riwayat daripada Abu Umamah, bahawa Nabi SAW bersabda, ukila bil mu'min mi'atun wa sittuna malakan yadhubuna anhu ma lam yaqdir alaihi min zalikal basar, sab'atu amlakin yadhubuna anhu kama yudhabu an qas'atil asal min adh-dhubab, walau ukila al-'abdu ila nafsihi tarfata 'ainin laqtatafathu syayatin. Dalam hadis ini Nabi bersabda bahawa setiap orang manusia itu dijaga oleh 160 orang malaikat. 160 orang malaikat. Mereka menjaga seseorang manusia itu daripada perkara-perkara tak diingini. Dan yang menjaga pandangannya sahaja ada 7 orang malaikat. Mereka menjaga manusia sebagaimana menjaganya lebah itu madunya, daripada madu, maknanya honey itu daripada dimakan, dirosakkan oleh perosak macam lalat. Jadi sebagaimana sang lebah prihatin menjaga madu daripada serangan lalat, macam itulah malaikat 160 orang diutuskan Allah untuk menjaga setiap manusia. Ketika Nabi di Isra' Mi'rajkan, Nabi melihat di langit Baitul Ma'mur yang telah kita bincangkan sebelum ini, Al-Baitul Ma'mur wa Saqfil Marfu'. Baitul Ma'mur itu kiblat para malaikat di langit. Ketika Nabi melihat di situ, di kalangan malaikat ada yang sedang rukuk, ada yang sujud, ada yang sedang berzikir, ada yang sedang sembahyang, Jibril beritahu Nabi mereka telah pun melakukan ibadah itu, yang rukuk daripada mula-mula diciptakan, belum bangun-bangun daripada rukuknya lagi. Dalam nisbah penciptaan makhluk ini tuan-tuan, kata para ulama, Al-Imam Al-Mawardi sebagai contohnya, kalau nisbahnya 100, 90 daripada 100 adalah malaikat. Ramai tuan. 90 adalah malaikat. 9 adalah jin dan juga syaitan. Hanya 1% saja manusia. Kita rasa manusia dan bilangan bilion pada hari ini, rupanya 1% saja daripada makhluk berakal yang Allah jadikan, yang ditaklifkan untuk mereka. 1% saja. Jin 9%, total jin 10, 90% bakinya, iaitu majoritinya adalah malaikat-malaikat. Jadi yang menjaga manusia ni seorang saja 160 orang. Kalau malaikat ni tidak ditugaskan Allah untuk jaga manusia, laqtatafathu syayatin, maka akan disambar oleh syaitan. Syaitan akan attack manusia kalau tidak ada malaikat menjaga. Dan semalam saya dah bincangkan bagaimana adab kita dengan para malaikat. Innal malaika la ta'azza kama yata'azza banu Adam. Malaikat itu akan merasa resah, gelisah, tak suka sebagaimana manusia tak suka kepada satu perkara. Jadi malaikat tak suka bau busuk contohnya. Malaikat tidak suka melihat seseorang melakukan maksiat. Malaikat akan lari daripada rumah yang melakukan maksiat. Dan setengah para ulama kata wallahu alam, kalau rumah kita kotor pun, pinggan mangkuk tak basuh, baju bersepah-sepah, so dalam kat sini semua bersepah-sepah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, maka ia juga menyebabkan malaikat rahmat tidak masuk ke rumah tuan. Ada satu hadis ini agak pelik dalam tafsiran kepada surah Duha, bila ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kita baca dalam tafsir jalan lain, contohnya ketika Nabi SAW tidak didatangi oleh Jibril beberapa tempoh waktu, maka pembantu Nabi melihat rupa-rupanya di bawah katil Nabi ada bangkai anak anjing, jarwun. Maka malaikat juga tidak masuk rumah yang ada anjing. Kita orang Islam dilarang anjing, melainkan ada hajat khasah, ada hajat tertentu. Contohnya orang tu punya gedung perniagaan yang memang anjing saja yang sesuai untuk jaga. Orang yang menjual kereta used car,
Ketika orang semua tertidur, mungkin petugas-petugas yang kita ambil pun tertidur waktu malam, anjing jaga. Ada orang yang punya ladang yang besar, ladang sawit, takut ada makhluk perosak datang rosakkan, macam wild boar dan sebagainya, maka anjing yang paling sesuai untuk jaga. Dan begitu juga orang pemburu. Selain daripada itu, siapa yang membela anjing setiap hari, nilai pahalanya akan berkurangan di sisi Allah SWT kalau dia sengaja pelihara. Tambahan pula, kalau dia pelihara dengan tujuan untuk menampakkan kesombongannya. Ini ada kelakuan segelintir umat Islam, mereka suka buat benda-benda yang luar biasa, tuan-tuan. Luar biasa pelik. Nampak anjing tepi jalan, anjing kurap itu dia pergi jaga, dia pergi bela, kemudian dia pun highlightkan dalam Facebook dia, dalam Instagram dia. Islam tak suruh macam tu sekali, tuan-tuan. Islam tak suruhlah kita pergi ambil kutip binatang tu bawa pulang ke rumah, nak ada sifat rahmah, bukan. Islam tak mengatakan begitu. Islam kata kita kesian binatang itu, janganlah kita bully dia. Kalau nampak dia kelaparan, bagi dia makan, sudah. Tak payahlah kita mendedahkan diri kita pula kepada mara bahaya, kerana binatang-binatang liar seperti itu pun mungkin membawa haiwan-haiwan perosak, mempunyai parasite pada tubuhnya, parasit. Saja nak menegur. Kadang-kadang budak ni terlalu bijak, dia nak amalkan hadis, dah dia pergi kutip semua anjing-anjing liar yang didapatinya kurap dan sebagainya, kucing-kucing kurap dan sebagainya, pergi bela. Siapa suruh dia buat benda begitu? Dalam Islam bukan suruh begitu. Islam suruh kita mala yudraku kullu la yudraku jullu. Kita memang tak akan mampu buat semua benda, maka buatlah mengikut kemampuan kita. Tuan-tuan, jadi kena faham keadaan itu, ya. Jadi malaikat menjaga seseorang sebagaimana lebah menjaga madunya daripada diserang haiwan lain seperti lalat sebagai contoh. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, ini kasih sayang Allah kepada manusia. Bagaimana Allah telah mengutuskan malaikat untuk menjaga kita. Itu sebab kata Imam Qurtubi, waktu kita tidur waktu malam, tak ada pula serangga datang masuk dalam telinga kita, tak ada masuk hidung kita, tak ada pula seorang kita disengat binatang berbisa, contohnya. Walaupun mereka itu tidur di kawasan yang mungkin ada belukar, ada hutan. Negara India yang terkemuka dengan banyaknya ular kobra, tuan-tuan, ular tedung, selar dan sebagainya, itu pun tak berapa persen pun yang mati malaria atau mati kena denggi lebih ramai daripada kena patuk ular. Walaupun ular ada beribu-ribu spesies di benua India, seperti dilaporkan oleh contohnya National Geographic. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik, falyanzuril insanu mimma khuliqa mima'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Maka hendaklah manusia melihat kepada kejadiannya, dia diciptakan daripada air yang terpancut. Dalam bahasa Arab ini dipanggil sebagai dafiq, wazan fa'il, tapi dia bukan makna fa'il, ini makna maf'ul, madfuq maknanya. Jadi air yang terpancut keluar, iaitulah dalam perhubungan seseorang lelaki dan perempuan. Maka Allah SWT membawakan perkara ini, kata Imam Muhammad Zuhaidi pada muka 476. Ini ulasan menarik untuk tuan-tuan dengar, ya. Seorang kena berfikir proses penciptaan dirinya agar dia mengetahui kemampuan Allah untuk melakukan perkara yang di level lebih rendah dari menciptakan. Bila Allah bawa cerita tentang kejadian daripada tak ada, hal ata al insani hinu min ad-dahri lam yakun syai'an mazkura, tidakkah manusia pernah terfikir bahawa satu masa dahulu mereka ni bukanlah seorang yang dikenali orang lain? Katalah umur saya 50 tahun. Sebelum 50 tahun yang lalu tak ada pun orang nama Zahzan. Jadi pernah tak dia terfikir Allah yang menjadikan dia? Kalau menjadikan dia itu mudah, enteng bagi Allah, tentulah mengembalikan kejadian yang telah ada lebih mudah, kerana framework dia dah ada, layout built-in dia, apa nama, dia punya plan kejadian dia sudah pun ada. Cuma nak diulang cipta balik semula manusia yang telah pun berjalan di muka bumi, dikembalikan semula kejadiannya oleh Allah. Jadi itu supaya mereka mengetahui kemampuan Allah untuk melakukan perkara yang jauh lebih rendah daripada menciptakan, iaitu mengadakan semula dan membangkitkannya untuk hitungan mahsyar. Sungguhnya manusia diciptakan dari air yang dipancarkan ke dalam rahim, iaitu air mani lelaki dan perempuan. Kedua air itu tersebut menjadi satu kerana telah bercampur. Jadi bila digunakan oleh Allah di sini bahawa falyanzuril insanu mimma khuliqa mima'in dafiq, jadi sejenis air, padahal ia dua, air lelaki dan juga perempuan yang telah kita bincangkan semalam. Mana yang lebih, maka rupa anak itu akan dikuasai oleh rupa. Contohnya seorang lelaki dengan isterinya, seorang suami dengan isterinya,
Maka siapa yang lebih airnya, maka anak itu akan mengikuti rupa yang lebih airnya. Jadi kalau ia yang lebih itu merupakan suami, maka anak itu mewarisi kebanyakan sifat suami, sebelah suami, a'mamnya, kata Imam Qurtubi. Kalau air sebelah isteri yang lebih, maka dia akan melebihi sifat sebelah keluarga isteri, akhwalnya. Akhwal ni jamak kepada khala, jamak daripada makcik, pakcik sebelah ibu. Jadi air tersebut keluar dari tulang sulbi yang berada di belakang tulang dan berpusat pada otak seorang lelaki dan dari tulang dada seorang perempuan. Ini dipanggil taraib, jamak dari taribah. Dia tempat qiladah. Kalau perempuan pakai kalung biasanya di kawasan sini, maka dalam kenyataan Quran mengatakan asal usul air seorang perempuan dari tempat itu. Sebenarnya saya dah bincangkan apakah ia menepati kajian sains atau tidak. Ini yang Quran katakan, tafsiran kebanyakan para ulama. Apakah itu betul kata sains? Sains adalah satu benda yang bersifat dinamik. Dia berkembang. Hari ini mengatakan satu perkara, besok dibatalkan oleh teori yang lain. Maka kita beriman dengan Quran. Selepas itu kita serahkan kepada Allah. Apa yang Allah maksudkan, Allah lebih tahu. Jadi penciptaan seorang anak tercipta daripada campuran dua air mani itu. Kemudian campuran mani itu berada dalam rahim hingga terbentuk janin dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Makna keluarnya mani dari tulang sulbi seorang lelaki dan tulang dada seorang perempuan, bahawa kebanyakan mani tersebut keluar dari dua tempat itu, kerana dua tulang tersebut berada membungkus seluruh tubuh badan. Itu sebab kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, maka seseorang yang banyak mengadakan perhubungan seksual lelaki dan perempuan, yang belakangnya akan sakit, menjadikan belakangnya akan sakit, kerana dalam Quran menyatakan di situlah tempat asalnya kelahiran ataupun benih itu disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min sulbi min baini sulbi wa taraib. Sulb dibaca dengan beberapa bentuk qiraat. Dibaca salab, dibaca sulbi, dibaca sulubi. Jadi ada banyak qiraat yang merujuk pada perkataan sulb ini, mengikut kabilah-kabilah Arab yang diturunkan Al-Quran itu dengan bahasa mereka, dan mereka menggunakan berbagai-bagai bentuk penggunaan. Tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, dengar lagi apa yang disebut oleh Wahbah Zuhaili, Dr. Wahbah Zuhaili. Kedua organ tersebut sama-sama berada dekat dengan ginjal dan berada di antara tulang sulbi dan tulang dada, iaitu kira-kira berada di tengah-tengah tulang punggung dan juga tulang rusuk. Semua itu merupakan efek anggota tubuh hasil dari otak. Sumsum merupakan saluran otak dan dia berada di tulang sulbi. Dia punya banyak cabang dan turun ke permulaan badan, iaitu tulang dada. Ini adalah huraian yang cuba untuk menjelaskan maksud ayat Allah ini. Mungkin kita berhak juga untuk tahu pandangan para doktor, bagaimana penjelasan mereka terhadap perkara ini. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan itu menambah iman kita kepada Allah, kerana ayat ini turun kepada Nabi kita sebagai satu bentuk mukjizat 1400 tahun yang lalu. Bagaimana seorang manusia yang pada itu tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, tiba-tiba boleh membawa teori seperti ini untuk trigger fikiran orang-orang Arab pada masa itu tentang satu discovery. Dan orang Arab pada waktu itu bangsa yang simple, mereka guna bahasa-bahasa yang canggih, indah, mereka mahir dalam berpuisi. Mereka dengar ayat ini, mereka beriman, mereka tidak bantah sedikit pun, mereka tahu ia kalam Tuhan. Dan kata Dr. Yusuf Qaradawi, setiap hari bila kita baca Al-Quran, kita akan melihat keterserlahan, kebijaksanaan, ketepatan maklumat yang dikemukakan oleh Al-Quran, dan ini satu daripada aspek mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran banyak ya, mukjizat menceritakan perkara gaib, mukjizat dari sudut bahasanya indah, laras bahasanya, mukjizat menceritakan ilmu yang hari ini ditemui kebenarannya. Maka ini mukjizat Al-Quran. Nurul Samsudin, berapa harga tafsir Munir ini? Harganya RM1,100. Boleh order pada Buktik atau pada tim Umrah Zahazan. InsyaAllah nanti Ustaz Faiz tolong dapatkan ni Datin Nurul Samsudin ke? Mudah-mudahan kalau nanti kita hantarkan ke rumah insyaAllah ya. Jadi kita lihat dalam penghuraian yang dikemukakan di sini adalah Allah SWT menjelaskan tentang penciptaan makhluk 1400 tahun lalu, yang mana akal orang Arab pada masa itu tidak mampu untuk memikir mendalam. Maka perkataan yang digunakan Allah perkataan simple,
Tapi pada hari ini bila kita meneliti, mengkaji, kita akan jumpa kebenaran perkara itu terselam masa ke semasa. Semakin hari semakin menambah iman kita kepada Allah. Itu sebab disebut dalam hadis, malah tanqadi ajaibuh. Keajaiban Quran ini tak pernah pun tamat. Setiap hari dibaca, kita akan mendapati satu benda yang baru padanya. Bayangkan tuan-tuan perkataan yaum, yang makna hari. Macam mana boleh kebetulan berlaku dalam Quran bilangannya sebanyak 365 kali? Macam mana agaknya? Adakah munasabah yang berlaku kebetulan? Hari, yaumun. Bukanlah sebut Isnin, Sabtu, Ahad, Selasa, Khamis, tak. Tapi perkataan yaum itu dalam Quran 365 kali disebut. Ini kebetulan ke tuan-tuan? Bukan kebetulan tuan-tuan. Perkataan zakat sama banyak dengan perkataan berkat. Macam mana boleh sama? Jadi ini keajaiban yang terdapat dalam Quran. Jadi bila Allah SWT menyatakan pada muka surat 477, tengok huraian ni, fikah kehidupan. Allah bersumpah dengan langit dan bintang-bintang bersinar. Setiap manusia mempunyai penjaga yang menjaganya, menjaga rezekinya, menjaga amal dan ajalnya. Dalil kemungkinan hari kebangkitan akhirat ialah penciptaan manusia. Keterkaitan perkara itu dengan sebelumnya, ketika Allah menyebutkan setiap manusia mempunyai penjaga, Allah mengikutinya dengan sebuah pesan kepada manusia agar melihat penciptaan mereka pertama kali. Bila mereka sedar penciptaan mereka yang kompleks itu, setitis air yang dikeluarkan daripada tubuh seorang lelaki dan proses persenyawaan itu, 300 juta sperm yang dikeluarkan. Mungkin satu atau lebih sedikit yang akan mensenyawakan ovum seseorang perempuan dalam keadaan disubur. Macam mana dia boleh carry segala sifat yang ada pada sang ayah itu dalam setitis air, tuan-tuan? Itu punya kompleks nak jelaskan pada hari ini. Ketika ayat Al-Quran turun pada zaman Nabi SAW dahulu, orang-orang Arab tidak faham kromosom ke, DNA ke, mereka pun tidak faham apakah XY, XX ke, mereka tidak faham. Tapi dalam keluarbiasaan penggunaan bahasa, ketepatannya, simpelnya bahasa yang digunakan itu, maka mereka pun kagum. Mereka, sebahagian besar mereka beriman. Yang menolak, yang mati dengan kafir itu sebenarnya tetap beriman dengan Quran. La tasma'u li hadzal Quran walghaw fihi la'allakum taghlibun. Mereka tahu kalau dengar mereka akan kalah, maka mereka cuba buat bunyi bising. Umpamanya macam membuat bising, mengetuk benda-benda ke kosong supaya bunyi kuat, supaya tutup suara Nabi nak menyampaikan kebenaran. Mereka tahu setiap kali suara itu keluar, kalimah yang keluar itu, ia tersusun 1000 kebenaran dengan begitu sistematik yang sangat luar biasa. Baik tuan-tuan, pada muka surat 477 lagi, Allah menciptakan anak Adam daripada mani yang terpancar, mani laki dan perempuan berkumpul dalam rahim. Tidak diragui bahawa yang mengeluarkan mani adalah manusia, dan fa'il iaitu subjek aslinya adalah Allah. Berapa banyak perhubungan yang berlaku di antara seorang lelaki dan perempuan tidak menatijahkan anak. Kadang-kadang perbuatan haram itu berlaku di antara seorang lelaki dan perempuan dengan zina, tiba-tiba dapat anak. Mereka tidak ingin anak. Ada orang berkahwin tapi belum dikurniakan anak. Pesan para ulama bagi mereka yang belum dapat anak, tuan-tuan, lakukanlah perkara-perkara ini, tuan-tuan. Pertama, banyakkan istighfar. Yang kedua, banyakkan sedekah. Yang ketiga, kalau kita ada masalah dengan orang, selesaikan masalah-masalah kita dengan orang. Yang keempat, bangun malam tahajud. Azlan Abu Hasan, Ustaz Azlan Abu Hasan, dalam majalah Time kalau tak silap ada artikel tentang bulan terbelah dua, sebab ada garis melintasi bulan seolah-olah bulan pernah terbelah. Ya, ini dalam surah Al-Qamar, Ustaz Azlan, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ini cerita tentang bulan terbelah dua. Adalah satu pandangan yang mengatakan mereka naik ke bulan, mereka mendapati satu garisan di bulan, menandakan dia pernah dibelah. Wallahu alam. Wallahu alam. Ini cerita yang dikemukakan oleh para saintis yang pergi ke bulan. Itu kalau berlaku sekalipun, kalau tak berlaku sekalipun, kita tetap beriman bahawa Nabi pernah membelah bulan dalam surah Al-Qamar. Nanti ada kesempatan kita bincang. Saya pernah bincang surah ni di dalam tafsir di Aikim lama dahulu, ya. Baik, kita lihat pencipta asalnya adalah Allah yang jadikan. Perhubungan yang berlaku itu dia adalah sebab, musabab di sebaliknya, yang menetapkan kejadian adalah Allah SWT. Baik, perkataan taraib merujuk kepada jamak daripada tariba, yang berarti tempat kalung di dada. Perempuan kalau pakai kalung, maka duduknya kalung dekat tengah-tengah dada.
itulah tempat yang dinyatakan oleh Quran berasalnya manusia. Mana air mani seorang perempuan keluar dari situ dengan perhubungan daripada kawalan otak dan lalu ke tulang belakang. Dalam penyataan oleh Syekh Wahbah Zuhairi tadi, wallahu alam, ini lebih layak untuk kita tanyakan kepada para doktor ataupun saintis. Baik. Yang keempat, jika menciptakan manusia adalah pertama kali lah Allah, dia pasti mampu membangkitkan semula selepas mati. Dan pada hari itu akan dinampakkan segala rahsia. Sarair. Yauma tublas sarair. Sarair ni tuan-tuan, kata para ulama, di antara maksud sarair ini adalah nombor satu sekali, sembahyang. Nombor dua, puasa. Nombor tiga, mandi junub. Ini di antara perkara-perkara yang orang tidak tahu kita buat. Kita boleh pilih untuk sembahyang atau tidak sembahyang. Kita balik kerja penat, waktu asar berlalu, pukul 5, pukul 6 letih tidur siap. Tidur dah masuk maghrib, tak sembahyang asar. Orang tahu tak? Isteri kita pun tak tahu, anak kita pun tak tahu. Tapi Allah tahu. Oleh kerana Allah tahu iman dalam diri ini yang ada, yang insya-Allah iman yang subur itu menyuruh kita untuk sembahyang dulu bulan. Sebelum kau tidur, kau sembahyang dulu, kan kau terlepas kan. Kita nak balik daripada tempat kerja, fikir ni jalan jam agaknya bulan puasa contohnya. Walaupun PKP, tapi orang tetap keluar. Yalah, masing-masing ada hajat. Mudah-mudahan hajat yang baik-baik. Maka kita bimbang tak sempat sembahyang asar dalam perjalanan. Kita sembahyang dulu kat office. Ini semua akan ditanya oleh Allah. Puasa, kita mampu je balik ke rumah, orang tidak tahu. Kita pergi ke dapur minum, tak ada siapa pun nampak. Tak ada satu-satu pun CCTV yang akan merekodkan. Tapi orang ini tahu, Allah melihat. Nanti di akhirat akan dibongkarkan yauma tublas sarair. Dan juga perkara berkaitan dengan mandi janabah, mandi junub. Orang itu melakukan hubungan suami isteri. Itu sebab kata Imam Qurtubi ketika menjelaskan ayat tentang kejadian manusia ni, kejadian manusia yang sangat kompleks itu, ia berasal daripada apa kita nak sebutnya, mana air seorang lelaki itu ia berasal daripada segala zat yang ia makan. Maka dimewarisi rambut ayahnya, kulit ayahnya, mata ayahnya, rupa ayahnya, mana seluruh anggota badan kita telah pun disimpan oleh Allah dalam setitis air itu, direkodkan. Dan bila tindak balas itu berlaku, nanti baby yang dilahirkan itu carry segala sifat yang ada pada ayahnya. Betul kan tuan-tuan? Itu sebab kata Imam Qurtubi, lepas mengadakan hubungan suami isteri atau seorang ini bermimpi basah contohnya, dia diwajibkan mandi. Kerana seluruh anggota badannya bekerja keras untuk mengeluarkan zat-zat itu dalam setitis air dan berpindah kepada penciptaan yang kedua daripada penciptaan utama. Ini penjelasan Imam Qurtubi. Menarik atas si Qurtubi ini tuan-tuan ya. Saya teringat guru saya almarhum Dr. Fadhal Hasan Abbas ketika mengajar kami tafsir di Jordan dahulu berpesan bahawa alaikum bil Qurtubi, kamu wajib baca tafsir Qurtubi, Zamakhsyari dan sebagainya, kerana dengan baca itulah kamu dapat faham. Baik ya tuan-tuan. Jadi perkataan sarair ni segala yang kita rahsiakan. Kalau di dunia kita banyak buat perkara-perkara kebaikan yang kita rahsiakan, di akhirat esok akan diserlahkan oleh Allah. Nampaklah kebaikan-kebaikan yang kita buat itu. Dan sebaliknya perkara-perkara buruk yang kita buat pun akan dinampakkan oleh Allah di akhirat. Itu sebab bulan puasa ini bulan rahmat dan juga maghfirah Allah banyak. Kita digalakkan untuk berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Afuun. Apa beza afuun dengan ghafurun tuan-tuan, ataupun ghaffar? Kenapa innahu kana ghaffara? Kenapa Allah tak sebut innahu kana afuwa? Apa beza afu dengan ghafur? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Afu. Kata para ulama, afu ni perkataan afa. Afatir riyahu al-athara. Afatir riyahu al-athara. Maknanya angin menghilangkan kesan-kesan. Kalau kat padang pasir orang Arab, mereka duduk satu tempat, nanti mereka pun buatlah keperluan yang ada. Mungkin buat sedikit sistem salinan air, mungkin buat pondok, buat kemah, tempat ikat unta mereka. Ini dia sudut bahasa, dia sudut sakafah Arabiah. Dia sudut kalau kita belajar al-wuquf al-atlal, kalau belajar syair-syair jahili yang disebut tentang kesan-kesan yang ditinggalkan oleh orang Arab Badui itu. Bila air habis di satu tempat, maka orang Arab Badui dia akan pindah tempat lain. Maka lepas bertahun-tahun nanti dia balik semula ke situ. Kalau air dah ada kat situ, balik semula. Ini kehidupan orang Badui yang kita telah belajar perkataan bada ya bedu.
iaitu kawasan Badui ni tak lapang, tak nampak apa-apa, maka orang Badui ni kerjanya merantau, berpindah randah. Maka nanti bila dia datang ke situ semula, dia kata, macam kita pernah datang juga sini, kenapa tak ada kesan ya? Kerana afatir riyahu al-athara, angin telah menghilangkan semua tanda-tanda yang pernah kita buat kat sini. Kawasan airnya, kawasan kudanya, kawasan untanya, kawasan rehat kita semua dah dihilangkan. Kerana angin meniup pasir itu, dia pun melambakkan kawasan tersebut, tutup permukaan itu. Itu makna afa. Tapi kalau ghafara, maknanya tutup. Di akhirat besok, kita mengharapkan Allah menghilangkan kesan-kesan dosa kita. Janganlah ditutup. Tutup mungkin boleh dibuka balik semula. Maka perkataan ghafur dengan afu ni beza, tuan-tuan. Jadi bila kita doa bulan puasa, banyakkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha menghilangkan dosa-dosa, kesan-kesan macam angin hilangkan kesan-kesan tempat tinggal orang Arab di kawasan Badui itu. Maka aku harap padamu, ya Allah, hilangkanlah semua kesan-kesan dosa aku. Malu kalau ditontonkan kepada orang ramai. Kita ni bukan hebat sangat. Yang nampak kita hebat kan Allah tutup aib kita. Cuba Allah buka aib kita. Marah kita kat rumah, bangun lambat kita, pemalas baca Quran kita, orang nampak semua yang indah-indah, yang cantik-cantik, kerana yang keburukan itu semua Allah tutup. Jadi tuan-tuan, kita pohon sebagaimana Allah tutup keaiban kita di dunia, nanti di akhirat bukan saja Allah tutup, malahan Allah hilangkan. Itu sebab kita banyak berdoa, digalakkan Allahumma innaka afuun, manakah bulan ni rahmat-Mu mencurah, ya Allah, tolonglah buang semua kesan-kesan aku, jangan bagi nampak kat orang. Kalau ghafur, ada possibility ia dinampakkan semula nanti. Baik tuan ya. Jadi perkataan sarair ini, segala yang baik, segala yang buruk semua nampakkan, akan didedahkan. Dan antara yang didedahkan kelakuan seseorang di dunia, semayangnya betul tak dibuat kerana Allah. Itu sebab Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah berkata, kita ni sebenarnya berniaga dengan Allah. Kalau orang ini berniaga jujur, sembahyangnya dibuat sungguh-sungguh, dia tidak mencuri dalam sembahyangnya. Mencuri dalam sembahyang macam mana? Cepat sembahyangnya, macam kilat, laju. Puasanya pun ketika puasa buka Facebook, tengok video watch apa namanya, buka tengok macam-macam benda maksiat ada. Dia mengkoyak rabakkan, merobekkan puasa yang dikerjakan dengan melihat benda-benda yang haram. Allahu Akbar. Jadi dia rugi dalam perniagaannya. Kata Salman Al-Farisi, sahabat Nabi yang punya perjuangan getir untuk jumpa Islam ni, tuan-tuan, nanti kita cerita tentang Salman Al-Farisi lagi sekali. Jadi beliau berkata bahawa sebenarnya engkau sembahyang betul, berarti engkau berniaga dengan Allah, engkau untung banyak, Allah gandakan. Kau sungguh walaupun kau tak boleh pergi masjid, kau berjemaah dengan keluarga engkau ajar mereka untuk sembahyang tarawih betul, bersabar, mujahadah, maka banyak pahala Allah masukkan. Kau buat sembahyang sunat lagi. Tuan-tuan main monopoli tak? Main Sayyidina tak? Kalau orang main permainan dengan anak untuk binakan sifat, apa dipanggil sifat business minded, bagus ni tuan-tuan. Kerana kalau kita baca dalam kitab fiqh Radul Mukhtar, Durul Mukhtar, Radul Mukhtar ataupun Durul Mukhtar, dua kitab fiqh yang besar dalam mazhab Hanafi, mereka sangat advance dalam bidang muamalat ya. Kita dibenarkan untuk baca cerita, contohnya Alf Yaum wa Lailah. Kalau kita belajar bahasa Arab, ada cerita 1001 malam. Cerita seorang nak ditangkap oleh raja, maka dia pun buat hela pada raja, dia cerita. Cerita tu tak berhenti-henti, raja pun tanya lagi, apa tu macam mana? Macam cerita ayam dengan itik. Macam mana tu? Betul, kemudian dah habis ayam itik, kaitkan pula dengan cacing. Kerana itu cacing. Raja pun dengar, maka cerita tu dinamakan cerita 1001 malam. Jadi kata Al-Imah Al-Hanafiyah Al-Fuqaha, ada benda-benda yang kita buat, kalau ia menajamkan minda, menggalakkan anak itu untuk jadi cerdik, bijak dan berkembang makmur mindanya, ayo buat. Contohnya main monopoli Sayyidina kan. Kita main-main, nanti bila pusing, satu pusingan, tiba kat depan, dapat allowance cakap pada nak kalau kau sembahyang sunat, dapat allowance. Macam tu lah dalam hidup. Kita kadang-kadang kena convertkan nilai ibadah ni dalam bentuk perniagaan supaya nampak. Bukanlah kita nak berniaga dengan Allah, kata nak tanya aku sembahyang zuhur, kenapa tak gaya-gaya, bukan begitu, bukan. Tapi kita buat yang terbaik untuk dapat hasil yang terbaik. Maka tuan-tuan dimuliakan sekalian, maka kita ambil peluang berniaga dengan Allah betul-betul, kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu arda. Kalau kau sembahyang betul-betul,
Kalau kau puasa betul-betul. Kalau kau mandi junub betul-betul. Ajar anak-anak kita. Sedar tak sedar, tiba-tiba umur 13 tahun dia dah balik. Ajar kepada dia. Nak? Aman duduk nak? Abang nak ajar kau mandi junub macam mana? Kau tahu mandi junub? Apa rukun dia? Rukun nombor 1, nombor 2, bagaimana bersihkan, kena duduk betul-betul. Jari ni kena ratakan ke tempat-tempat semua. Ada kawasan-kawasan pelipat yang kita kena ratakan air. Anak perempuan, ibunya kena ajar, jangan malu. Kerana ini perniagaan dengan Tuhan, tuan-tuan. Kalau perkara itu tidak beres, nanti takut modalnya rugi dalam perniagaan. Kata Salman Al-Farisi lagi, orang ini kalau dia cenderung untuk menipu dalam perniagaan, maka dalam sembahyangnya ibaratnya dia menipu dengan Allah. Dia yang rugi, di akhirat besok akan ditampakkan. Dia buka benda-benda itu. Puasanya rongak sana sini, robek sana sini, koyak sana sini. Kerana apa? Dia buat benda-benda yang haram. Kamu pun tahu Allah turunkan surah namanya Al-Mutaffifin. Nanti kita baca surah Al-Mutaffifin, ya. Kata Salman Al-Farisi, wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Bagaimana orang yang curang dalam perniagaannya, tidak jujur. Kalau dia berniaga, dia jual barang pada orang, dikurangkan. Bawang itu sekilo dia beli orang, dikurangkan 950 gram, ambil sikit. Orang tak perasan. Dia ingat dia untung ke apa. Akhirat besok dia robek kocek dia. Muflis di akhirat besok, jangan main. Kalau dia jadi pembeli pula, dia minta lebih. Di mana? Apa ni harga bawang mahal? Tambah sikit. Dia pergi ambil pula sendiri. Dah orang tu timbang kan, dia pergi ambil pula 2-3 getol dia masuk dalam beg dia. Ini adalah orang dipanggil mutaffifin, tuan-tuan. Mutaffifin. Part dia je penting, part orang lah hantar hang lah. Maka tuan-tuan ni boleh kawasan, jangan jadi seperti itu. Kerana kata Salman Al-Farisi, kau berniaga dengan Allah, buat betul-betul, buat lebih. Semalam kita belajar, kalau ambil wuduk, ambil lebih sikit, buat 3 kali. Kerana Nabi suka berwuduk taslis. Taslis maknanya 3 kali. Melainkan kalau air tak cukup, kita bimbang orang nak cepat, maka kita ambil yang rukun-rukun sajalah. Tapi dalam keadaan biasa, kita ambil wuduk sempurna. Jangan berkira-kira dengan Allah, kerana Allah tak pernah berkira-kira kita, tuan-tuan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buat baiklah kepada orang lain macam Allah buat baik kepada kamu. Jangan berkira dengan Allah, ya. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, menariknya ayat ini. Ya, terima kasih kepada saudara yang mencadangkan supaya kita baca surat Tariq. Walaupun surat pendek, saya baca pun saya dapat maklumat baru, tuan-tuan. Bagaimana minda bila melihat huraian para ulama yang sangat hebat. Ternyatalah mereka merupakan orang saleh yang Allah telah susunkan sebagai mata rantai untuk menyampaikan ilmu kepada kita, tuan-tuan, ya. Begitu ikhlas mereka dalam penyampaian ilmu. Kita baca, kita dapat lihat apa yang tersirat di sebalik surat yang indah-indah ini. Setakat ini saja dulu, dah dekat pukul 6. Tuan-tuan nak buat persiapan untuk buka puasa. Nanti esok kita akan masuk kepada ayat yang ke-11. Bagaimana bercerita Allah Ta'ala mengulangi keberkatan datang. Allah ungkit. Allah berhak untuk ungkit. Antara nama Allah Al-Mannan. Ya Hanan, Ya Mannan. Mannan tu makna mungkit. Allah layak mungkit sebab memang dia Tuhan. Tapi saya tak boleh mungkit. Saya tak boleh cerita pada orang sebab saya lah sekolah ni dibangunkan. Sebab saya lah orang miskin itu berjaya masuk universiti. Saya tak boleh cakap macam tu. Sebab apa yang saya usahakan itu hanyalah pinjaman daripada Allah. Dengan mata yang Allah beri, anggota yang beri, kesihatan yang saya boleh jalankan tugas, itu semua Allah punya. Maka tidaklah berhak untuk saya ungkit apa-apa saja kebaikan yang saya buat kepada orang lain. Baik tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, tadi saya dah ajar tuan-tuan satu doa yang penting. Ya, kalau kita doakan untuk anak-anak kita, kalau kita yang dewasa ni, kita keluar rumah setiap hari baca bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, kan? 3 kali, ataupun kita baca a'udzubillahi an adilla au udal au azilla au uzal au azlima au uzlam au ajhal au yujhal alayya. Kan kita dah belajar doa ni, kan? Saya dah ajar tuan-tuan. Tapi anak-anak kita masih kecil, mereka tak mampu bicara lagi, kita doakan untuk mereka. Kalau lelaki, wa'izuhu ataupun wa'izuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Kalau nak perempuan, wa'izuki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Kalau ramai anak kita kecil-kecil, wa'izukum bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Doa ni. Kalau yang ringkas sikit, wa'izukum bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Boleh juga. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari segala benda-benda yang jahat yang boleh bagi mudarat yang dijadikan. Ya, yang dijadikan oleh Allah.
Maknanya kita menisbahkan yang baik semuanya kepada Allah. Bila perkara itu bersifat keburukan, kita jauhkan daripada Allah, walaupun hakikatnya Allah yang jadikan. Baik, Nur Hafizah Hussein ada soalan. Bolehkah kita pegang Quran yang ada tafsir tujuan untuk belajar dan keadaan haid? Boleh. Boleh. Yang tak boleh itu kalau kita pegang Quran semata-mata, pure Quran. Quran sahaja. Untuk orang perempuan yang haid yang tidak hafizah, diharamkan untuk pegang Quran bila mereka sedang haid, tidak ada wuduk. Kalau orang haid itu dia ambil wuduk pun tak ada manfaat. Dia kena suci diri dulu baru dia ambil wuduk, barulah boleh pegang Quran. Jadi kalau kita orang lelaki contoh sedang janabah, kita ambil wuduk, pegang Quran, tak boleh, haram hukumnya. Kena mandi junub dulu. Baik. Quran yang tafsiran seperti yang ada di tangan saya, tafsir Munir ni, ini boleh pegang walaupun kita sedang haid, contohnya seorang perempuan, kita sedang janabah bagi lelaki. Tuan-tuan membeli tafsir Munir ni di Telaga Biru, warna merah ni yang saya baca ni tuan-tuan, warna merah ni. Setiap belian tuan-tuan tu kita akan bagi sumbangan kepada rakyat Syria. Saya tak sabar-sabar nak menghantar ni tuan-tuan kepada tuan guru saya, Syekh Quraim Rajih, apa yang tuan-tuan beli dalam bulan Ramadan ni. Dan bulan Ramadan ni juga tuan-tuan beli tafsir Munir ni di Telaga Biru, kami hadiah tuan-tuan sebuah buku ensiklopedia nama-nama anak. Cantik buku tu, boleh kita jadikan rujukan untuk menamakan anak-anak kita dengan nama-nama para sahabat, para ulama yang saya kerap cerita pada tuan-tuan. Saya cerita tentang Baqi bin Makhlad, Da'laj bin Ahmad bin Da'laj kan, Rashid bin Az-Zubair yang rupanya hodoh macam hantu tu. Saya pernah cerita pada tuan-tuan nama-nama orang salih ini. Tuan-tuan boleh lihat dalam buku ensiklopedia nama-nama anak yang dihadiahkan dengan setiap belian tafsir Munir ni tuan-tuan. Baik. Hamizah Ishaq Fizadin, amalan untuk dapatkan anak. Terima kasih Fizadin. Tengku Adlin yang mulia, Juliana, perkara sarair ni adalah perkara tersembunyi, yang mempelakkan salat, puasa, mandi junub, tersembunyi di pandangan orang tapi Allah tahu. Ya. Sirah Ruzna, Jana Jain, Safi Siddiqin, perihal pelakuan kita berkisah salat, mandi junub, puasa, orang tak tahu tapi Allah tahu. Iskandar Mak Hashim, betul, untunglah dapat ibu bapa yang hebat. Wajib baca tafsir Qurtubi. Tafsir Qurtubi belajar, baca, faham insya-Allah. Jangan lewatkan mandi wajib, salat di waktu. Ya, ibadah ni jangan tangguh-tangguh, buatlah pada waktunya. Kecuali kalau seorang itu pada waktu malam, sejuk, tak mampu, takut sakit, di negara sejuk contohnya, bolehlah dia menangguhkan mandi junub itu ke waktu pagi. Tak ada halangan bab ini lazim. Tidaklah semestinya bila lepas junub mesti terus kena mandi. Tak. Dalam hadis menunjukkan ada ketikanya Nabi mandi terus, ada kalanya Nabi berehat dahulu. Baik. Sarair segala yang kita rahsiakan. Imam Qurtubi 17 sarair perkara yang kita rahsiakan semua akan dipamerkan. Baik. Wahaya Talib, setiap kita nanti buat pilihan sama ada balik kerja. Ya. Haji Hafizah, Muhammad Ishaq Ali, Sirah Ruzna, ini Zainul, Nurul Fahida. Afu makna padam terus dosa. Ya, luputkan terus, hilangkan. Ghafur maknanya tutup. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terima kasih Syafiq Murad. Doa ni yang Nabi kita anjurkan kepada isteri tercinta Aisyah radhiyallahu anha untuk baca kalau bertemu dengan Lailatul Qadar. Kita boleh baca sepanjang Ramadan. Tak lama lagi kita masuki 10 terakhir Ramadan, dekat dah. Safi Sadiqin, terima kasih. Baik, Haji Hafizah, Nur Zita, boleh tak doakan saya supaya anak saya diberi balasan dan petunjuk. Dah 7 tahun saya tak jumpa dia seorang Syiah, dah lebih 8 tahun rumah tangga, tak ada anak. Dia baik-baik saja dengan adik-adik saya. Saya minta Ustaz doakan dia dan suami kembali ke Ahlus Sunnah. Allahu Akbar. Muhammad Nur Zita, doalah kepada Allah. Doa ibu bapa sentiasa makbul di sisi Allah. Jangan doakan keburukan untuk mereka. Doa mereka dapat hidayah. Doa mereka dapat hidayah. Kalau kita baca di sebalik turun ayat 1000 dinar yang orang Melayu gantung di permi-permi mereka tu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja tu, yang pernah kita bincangkan sebelum ni, ayat tentang kehebatan rezeki Allah yang terdapat dalam ayat itu.
Kata Abdullah bin Mas'ud, antara latar belakangnya berkaitan dengan sahabat yang kehilangan anak ditawan musuh. Maka Nabi menyuruh mereka untuk sentiasa istighfar, minta tolong pada Allah. Akhirnya anak itu pulang bukan sahaja dengan keselamatan, malahan pulang dengan membawa 100 ekor kambing daripada musuh Islam itu. Dapat 100 ekor kambing bawa pulang kepada ayah ibunya. Jadi jangan berhenti berdoa. Ya, la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala auladikum wala tad'u ala amwalikum. Jangan doa keburukan untuk diri kamu, terhadap anak-anak kamu, terhadap harta kamu. Bimbang pada waktu kamu berdoa itu pintu kemakbulan dibuka, maka hancurlah mereka. Maka jangan kata yang buruk-buruk, ya. Doa mudah-mudahan Allah bagi hidayah kepada anak puan. Baik, audio hilang Haji Harunisa. Terima kasih kepada Ana Muslimah. Ni doanya. Tadi doa wa'izuka bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli lama. Wa'izuki bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli lama. Nampaknya belum di-post lagi siapa lagi. Kalau tak ada nanti saya masukkan insya-Allah. Aisyah Faisal, terima kasih. Mencuri yang salat lazmun syahra. Salat terlalu cepat, tidak menjaga rukun-rukun fi'li dengan sempurna. Betul. Halimah Arsyad tak pandai main monopoli. Tak apa, tak pandai boleh belajar. Main tu yang bestnya kita dapat main dengan anak beranak. Latih, bangunkan jiwa bisnes dalam diri. Mudah-mudahan besok anak kita pandai berniaga. Ada satu sekolah asrama penuh, ya tuan-tuan. Seorang bapa berkata kepada anaknya, dulu kat sekolah lama kau berniaga, kat sekarang kau tak berniaga ke? Anak tu tebar kat sekolah baru ni semua kawan-kawan tak berniaga bah. Semua beri je. Kalau minta makanan bagi je, tak ada jual-jual. Allah bagusnya anak-anak kat sekolah asrama penuh ni. Tapi saya tegur PIB-nya, saya tegur ibu bapanya, guru-gurunya. Berniaga tu adalah amalan Nabi SAW. Berniaga kita tak pernah ambil kesempatan pada orang. Kita berniaga untuk membangunkan diri kita bahawa di mana kita tercampak, kita mampu jadi pencatur. Kita tak mau jadi dicatur, kita jadi pencatur. Anak-anak besok pandai jadi doktor, InsyaAllah jadi engineer yang hebat-hebat. Jangan bekerja dengan orang. Bekerja dengan orang untuk tempoh je. Lepas tu buka firm sendiri, berniaga. Itu hidup yang paling mulia. Tangan yang memberi. Berapa ramai orang bekerja di bawah kita. Jadi saya syorkan tuan-tuan, mungkin ada mainan-mainan lain saya pun tak pasti, tapi saya suka main monopoli. Sayyidina. Permainan seperti ini yang boleh membangunkan di anak-anak kebersamaan, keseronokan, ketawa sama-sama, belajar sama, berniaga sesama, belajar beli rumah. Tak adalah selalu, saya tak ada selalu, tapi adalah main dengan mereka, ya. Kata selalu nanti tak tepat pula. Ada, saya ada main, alhamdulillah. Baik, Abu Hanifah, asyik go to jail je. Itu yang lawak tu, bila kita masuk jail, padan muka abah masuk jail, maka kita dapat sonok, dapat ketawa dengan anak. Allah, nikmat. Tak ada nikmat lebih hebat daripada dapat bersonok dengan anak-anak tuan ni. Main dengan mereka, kita pun tak tahu berapa lama kita dengan mereka. Besok mereka dah besar, dah berkahwin, dah pergi belajar, dah tidak lagi bersama kita. Ada board game kami di rumah, cash flow macam betul-betul, so sedikit je saya tahu mainan ni. Kami pun ada, alhamdulillah. Baik, terima kasih pada Zazan Travel. Sidang hadirin semua, jangan lupa like, follow Facebook Zazan Travel. Saya menanti waktu untuk bersama tuan buat live di sana nanti, insyaAllah. Dan esok saya ada kesempatan bersama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Ipoh bersama dengan Ustaz Azlan. Saya ada live di sana tentang nuzul Quran. Kalau tuan-tuan ada kesempatan, bolehlah hadir dalam Facebook itu untuk melihat dan boleh war-warkan kepada sekalian sahabat-sahabat kita. Moga-moga ada manfaat pada apa yang akan kita bicarakan. Sekian, terima kasih tuan-tuan. Dah pukul 6, kita berhenti di sini dulu. Hingga jumpa lagi pada waktu yang sama hari esok. Doakan untuk saya, jangan kesampingkan saya dalam doa tuan-tuan. Sebut nama saya agar diberi keampunan, diberi kesihatan, diberi kekayaan, diberi keberkatan dalam Ramadan ini, bersama dengan doa orang yang tuan-tuan kasihi. Setakat ini saja dulu. Terima kasih Zazan Travel, terima kasih Umrah Zahzan. Jika anda nak melihat, selagi lagi nak melihat lebih banyak video saya, tafsir Quran, sirah Nabi, hadis dan sebagainya, ada di Umrah Zahzan. Mudah-mudahan ada kebaikan padanya. Tolonglah kongsikan video ni ke seramai teman yang ada keliling kita. Moga-moga menjadi sebab untuk mereka dapat hidayah
Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjuk kebaikan akan dapat pahala orang yang melakukannya. Rubba muballighin aw aminas sami'. Mungkin ada orang yang mendapat manfaat lebih daripada orang yang mendengar kuliah. Itu disampaikan kepada dia, dia berkembang cepat. Kita pun tak dan nak buat. Ni cerita tentang meniaga tadi kan. Kita tak sebab meniaga, dia dah meniaga, dia ikut saranan di sini. Kita dapat pahala tuan-tuan. Nak tak? Maka panjang-panjanglah video-video yang baik, sama ada oleh saya ataupun ustaz-ustaz lain yang tuan-tuan kenal. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Jangan lupa kenang saya dan doa tuan-tuan. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa rudina wa rudha anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkan untuk kami, janganlah dikurangi, muliakan kami, janganlah dihina, beri pada kami yang tahan-tahan. Ridhalah kami, ridha apa yang kami kerjakan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.